Hai, Assalamualaikum. Selamat petang. Selamat petang, hari ini 15 Ogos 2022 dan hari ini harga emas adalah RM279 untuk 1 gram. Okey, apa khabar you all? So, kalau khabar baik, Alhamdulillah. Okay. Untuk siapa yang baru pertama kali mengikuti saya live, okay, anda mungkin tak berapa nak perasan bahawa harga emas semakin meningkat setiap hari daripada harga tertinggi, harga terendah pada bulan lepas iaitu RM264. Hari ini RM279. So dah banyak dah peningkatan tu. Okay, untuk siapa yang masih menunggu-nunggu lagi untuk mulakan simpanan emas, so pada saya tak perlulah nak tunggu, boleh terus mulakan sekarang, boleh mulakan hari ini. Okay, sebab harga emas makin perlahan-lahan dia meningkat. Okay, dan kalau orang yang kata, oi mahal harga emas. Tak tahu lagi harga emas yang tertinggi yang pernah direkodkan adalah RM304. Yang paling tinggi direkodkan 2 tahun lepas pada bulan Ogos 2020 adalah RM304. So hari ini RM279, kiranya masih rendah lagi lah. Kan? Betul tak? So itu adalah opportunity kita untuk kita mulakan simpanan emas pada ketika harga rendah. Okey, so hari ini saya akan kongsikan bagaimana kita nak jadi seorang penyimpan emas yang bijak. Semua orang nak jadi penyimpan emas, tapi semua orang tak nak kena tipu. Semua orang nak ada ilmu. Betul tak? So hari ini saya akan kongsikan bagaimana untuk kita jadi penyimpan emas yang bijak. Okey, dah ready dah nak tahu apakah tips-tips untuk menjadi seorang penyimpan emas yang bijak? Okey, untuk pengetahuan anda yang berada di TikTok, hai. Untuk yang berada dekat Facebook, dia boleh tengok slide lah. Okey, saya sediakan slide. Okey, yang berada dekat TikTok, dia boleh dengar cerita lah. Okey, saya bercerita sambil pegang-pegang emas lah. Okey. Alright, so by the way, nama saya Mona Lisa. Saya adalah pembimbing emas di Public Gold yang aktif dah membimbing lebih daripada 1,000 orang penyimpan emas dalam empire saya. Okey, let's start now. Okey, kalau yang dekat Facebook ni, saya akan kongsikan saya punya slide ya. Okey, so kita nak jadi seorang penyimpan emas yang bijak. By the way, kalau you all ada soalan, tak kisahlah dekat TikTok ataupun dekat Facebook ada soalan, boleh type, insyaAllah. Pada masa yang sama, saya boleh sambil-sambil reply. Okey, so kita nak tengok menyimpan emas. Sebelum kita nak kata kita nak simpan emas, sebelum tu nak cakap pasal menyimpan dulu. Okay, berapa ramai orang yang dia boleh menyimpan? Okay, berapa ramai orang yang dia boleh menyimpan? Okay, so menyimpan pada konteks ini adalah menyimpan duit lah. Okay, biasanya kalau kita dapat gaji, kita simpan. Lepas tu nanti kita selit sikit, tarik sikit. Okay, macam tadi ada orang dia WhatsApp saya. Okay, dia ex-student saya, dia cakap, Madam, saya nak simpan emas lah. Saya nak simpan emas untuk anak saya. Dia cakap macam tu. Kalau simpan duit, asyik terpakai je. Terpakai kononnya nak beli barang untuk anak. Tapi sebenarnya barang tu anak tu tak guna lagi pun. Sebab budak kecil kan belum ada keperluan barang-barang untuk kita beli kan. Okay, so maksudnya dia lebih teruja nak beli barang bila dia ada duit. So dia bagi alasan nak beli barang untuk anak dia lah. Okay, tapi pada masa yang sama sebenarnya anak dia tak perlu pun barang tu lagi. Yang mak dia yang nak ni. So apa yang kita boleh buat? Okey, kita boleh bekukan duit kita kepada simpanan emas. Okey, contohlah. Bila kita dah bekukan duit kita, contohnya dah beku jadi macam ni. So tak adalah alasan kita nak tertarik RM10, nak tertarik RM50. Dah beku macam ni dah tak boleh buat apa-apa dah. Dah keras dah. Okey? Dengan syarat lah. Memang duit tu kita memang nak simpan dan duit tu memang kita nak pakai in future, bukan kita nak pakai sekarang. Yang kita nak tukar kepada emas ni bukan duit yang kita nak buat beli beras besok tau. Duit yang kita tukar kepada emas ni bukan duit yang kita nak beli beras besok.
Ini adalah duit yang memang kita nak simpan. Contohnya kita nak pakai simpan untuk anak kita, dia nak masuk universiti nanti. Jadi sekarang dia belum masuk universiti lagi. Nanti dia nak masuk universiti, duit ni kita simpan ataupun kita tukar kepada bentuk emas supaya kita tidak terpakai. Okay, untuk orang yang mungkin dia rasa dia selalu terpakai duit anak dia, ketahuilah bahawa dia kena pulang balik. Dia kena pulang balik. Jadi untuk tidak kita ada risiko untuk kita terpakai duit anak kita tu, lebih bagus kalau kita terus bekukan kepada gram emas. Bila dia dah beku, kita dah tak ada lagi nak risau-risau nak tertarik terpakai. Sebab dia dah memang beku. Bila dah jadi beku macam ni, kita sayang nak jual ataupun nak pakai. Betul tak? Sebab kita fikir nak beli lagi mahal benda ni. Kita fikir macam tu. Okey, tahukah anda lebih kurang 6.62 juta pencarum KWSP yang umurnya di bawah 55 tahun, dia memiliki kurang daripada 10,000 simpanan. Okey, kurang daripada 10,000 simpanan. Hai Haja. Okey, 10,000 tu banyak mana? Okey, 10,000 tu dia macam ni. Okey. Sekejap kita buka kita punya contoh lah. 10,000 tu banyak mana? 10,000 tu banyak ni lah. Okay. Ni ada lebih kurang 5 dinar. So lebih kurang 5,000. 10 gram. 2,000. 2,000. 6. 7, 8. 9. 10. Okay, kejap. Okay. Ini 10,000. Okey. Dalam tangan saya ni 10,000. Di mana statistik yang dikeluarkan oleh KWSP dia menyatakan bahawa okey 6.62 juta pencarum KWSP yang umurnya di bawah 55 tahun, dia tidak memiliki ataupun dia kurang memiliki simpanan dia kurang daripada 10,000. Okey, sebab apa? Sebab 3 tahun perkhidmatan dah boleh keluar KWSP. Akaun 1 ke akaun 2 yang boleh dikeluarkan? Genap 3 tahun perkhidmatan dah boleh keluar akaun KWSP. Yang awak nak keluarkan untuk beli apa ya? Yang manis. Okey. Kalau awak nak simpan emas, awak tak perlu nak tunggu duit KWSP. Awak boleh simpan emas serendah RM100 setiap bulan tanpa komitmen bulanan. Maksudnya RM100 tu minimum. Awak nak simpan setiap bulan boleh, nak simpan selang-seli pun boleh. Tapi kalau awak simpan selang-seli, awak simpan tak bertambah lah kan. Kalau awak simpan secara konsisten, saya bagi tips Ini 10 gram, yang manis. Ini 10 gram. Saya simpan RM100 selama 2 tahun. Okay, RM100 secara konsisten. Saya simpan selama 2 tahun. Cukup 2 tahun saya boleh dapat 10 gram. So, yang manis tak perlu tunggu keluar duit KWSP. Sebab KWSP tu nak keluar lama lagi. Tapi kita setiap bulan kita dapat gaji. Sekurang-kurangnya RM100 kita dah boleh tukarkan kepada gram emas. Memanglah RM100 tak dapat seketul ni. RM100 dapat 0.3 gram. Tapi bila kita kumpul 0.3 gram, campur 0.3 gram, campur 0.3 gram, kita dah boleh dapat 10 gram. Okey? Nasihat saya, tak perlu tunggu duit KWSP. Sebab KWSP tu kita ada matlamat yang lebih besar kita nak buat. Contohnya kita mungkin nak buat rumah ke, nak beli rumah ke, kita perlukan duit yang lebih banyak. Sedangkan emas ni kita boleh beli dengan duit yang sedikit serendah RM100. Okey? Adakah saya menjawab soalan Yayang? Okey, itu nasihat saya. Bukan saya kata kalau orang lain mungkin dia kata, "Oh, boleh keluar beli emas." Tapi itu bukan ayat yang sebetulnya. Sebab awak boleh beli emas rendah RM100. Okay, tak perlu awak tunggu duit KWSP yang banyak tu untuk awak mula beli emas. Sebab saya ingat Puan pernah. Okey, tak apa. Tak, saya cerita pasal emas. Saya nak cakap bahawa
orang yang 55 tahun pun dia tak ada simpanan dalam KWSP sebab tu hari kan kita dah buat pengeluaran macam-macam kan. Okay. I Sinar, I Lestari, I apa semua, I love you. Okay. Jadi duit KWSP tu dah kurang. Jadi untuk orang yang contoh saya cakap anak-anak muda ni yang kalau dia nak beli emas, dia tak perlu duit banyak. Dia hanya boleh simpan emas dengan RM100. Contoh saya buat, ni saya bagi contoh je, saya adalah seorang suri rumah yang konsisten mendidik masyarakat dengan ilmu emas. So maksudnya saya buat apa yang saya ajar lah dekat you all. Okay, bukan. Saya ajar you all, itu yang saya buat. Macam tu. Okay. So mungkin ada anak-anak muda yang mungkin dah kerja 2 tahun atau 3 tahun tapi masih lagi belum ada simpanan atau simpanan dalam bank, asyik ditarik, kejap-kejap nak beli itu, tarik, lepas tu simpan lagi, tarik, simpan lagi, so simpanan dia tak banyak. Okay, so kalau anda nak menyimpan secara serius tapi anda adalah seorang yang boros, jadi apa yang anda boleh buat adalah anda boleh mulakan dengan simpanan emas serendah RM100. Okay? Alright. Next. Antara kesilapan-kesilapan pembeli emas. Okay, so sebab kita nak cerita pasal beli emas ni, so kita katalah apakah kesilapan orang yang beli emas ni? Apakah kesilapan yang mereka selalu buat? Okay, antaranya adalah nak beli tunggu harga rendah, lepas tu baru nak mula beli. Masalahnya, okay, kalau anda yang berada dekat Facebook ni, anda akan nampak saya tunjukkan graf harga emas. Okay, graf harga emas tu, dia macam wave, turun naik, turun naik, turun naik, turun naik, turun naik. Kadang-kadang dia turun, kita tak perasan dia naik, tiba-tiba dia dah naik. Contoh dia macam tu. So apa yang apa yang akan berlaku adalah anda akan sentiasa tertunggu-tunggu. Alamak, dah terlepas, dah tinggi, nak tunggu turun balik lah. Lepas tu leka kan. Lepas tu dah ternaik balik semula. Contoh dia macam tu. So jangan tunggu harga emas turun baru nak beli emas. Sedangkan macam saya cakap tadi lah, sama konsep dia. Tak perlu nak tunggu duit yang banyak, nak tunggu bonus ataupun nak tunggu apa-apa untuk kita mula beli emas. Kita boleh mula beli serendah RM100. Okay, serendah RM100 tanpa komitmen bulanan. Okay, maksud tanpa komitmen bulanan ni macam kita simpan duit dekat bank. Ada duit kita boleh simpan, kita tak cukup duit kita tak simpan. Okay, cuma bagusnya bila kita dah simpan di dalam bentuk gram, secara mindsetnya kita akan rasa sayang sebab emas ni kita sayang. Kita tak nak jual suka-suka. Okay, yang kedua. Okay, suka beli emas ikut-ikut orang ataupun membuta tuli. So kenapa dia membuta tuli? Contoh, Mona kata simpan emas. Contoh dia macam tu. Tapi dia tak tahu kenapa dia nak kena simpan emas. Okay, so orang biasanya yang simpan emas ni dia ada matlamat jangka panjang. Saya tak ada matlamat jangka panjang lah Mona. Mungkin you all cakap macam tu. Okay, anda silap. Okay, you all silap. Sebab semua orang dia ada matlamat jangka masa panjang. Cuma kadang-kadang dia tak realise. Sebab benda tu kadang-kadang dia tak tulis. Okey, contohnya kita kata untuk pendidikan tinggi anak-anak. Saya belum kahwin. So tak payah fikir kot. Okey, beli rumah. Kalau orang yang belum ada rumah, boleh jadikan emas ni sebagai matlamat simpanan dia untuk dia beli rumah yang pertama. Ataupun kalau contohnya dia nak pergi haji dan umrah. Ataupun dia kata dia nak sebagai dana persaraan. Ataupun dia kata sebagai contohnya nanti dia punya modal perniagaan. Okay, so banyak benda yang kita boleh jadikan kita punya matlamat. Okay, paling mudah adalah contohnya kalau kita kata, let's say lah semua orang nak beli rumah pertama. Okay, rumah pertama contohlah harga RM300,000. Contoh. Okay, so kita kena sediakan 10% daripada RM300,000 tu berapa. Okay, tapi kalau kita realise kita nak beli rumah tu bila? Contoh lagi 3 tahun, lagi 5 tahun.
Lagi 5 tahun, rumah tu sendiri harga dia dah naik. Betul tak? So, down payment yang kita nak sediakan pun akan bertambah lah kan. Okay, duit kita akan jadi tak cukup. Okay, sebab ada juga student saya yang dia kata, saya cakap, jom kita simpan emas. Saya ajak dia simpan emas. Dia kata, tak nak lah madam, saya nak beli rumah. Masalahnya, bila dia kata dia nak beli rumah, macam saya cakap tadilah, bila dia simpan duit dalam bila dia simpan dana tersebut dalam bentuk duit, duit dia akan sentiasa tak cukup. Sebab apa? Harga rumah akan sentiasa naik. Tapi kalau dia simpan duit ini dalam bentuk emas, emas ni pun naik dalam jangka masa yang sama. Okey, contoh, satu dinar, okey, 6 tahun lepas harganya lebih kurang RM600, RM700 macam tu. Sekarang dia dah jadi RM1,200. So maksudnya kita simpan emas yang sama tapi pada masa yang panjang dia punya nilai emas ini meningkat. Jadi sebab tu kita kena tahu kenapa kita beli emas. Kita tak boleh kita ikut-ikut orang je. Lagi satu contohnya, kalau kita kata contoh ni semua mak-mak, contoh mak-mak. Semuanya nak buat dana pendidikan untuk anak-anak. Okey. So mungkin yang ini dia sediakan certain gram. Contoh saya bagi contoh. Bukan exact value lah, bagi contoh je. Yang orang ni dia sediakan 50 gram. Orang ni dia sediakan 100 gram. Orang ni dia sediakan 200 gram. Lepas tu you all pula confused. Dana pendidikan kenapa dia 50 gram je? Kenapa yang orang ni 100 gram? Kenapa orang ni 200 gram? Okey, untuk pengetahuan anda, setiap orang kehendak dan keperluan dia tak sama. Mungkin yang murah ni, yang 50 gram ni, mungkin dia plan untuk anak dia belajar dalam negara sahaja. Mungkin dekat universiti dalam negara yang mungkin contohnya kita kata UiTM ke yang tak perlu duit yang banyak. Tapi mungkin yang 200 gram ni mungkin dia nak pergi luar negara. Mungkin dia nak buat bidang-bidang yang mahal dia punya pembiayaan dia. Itu baru kita nak cakap dari segi pembiayaan pelajaran tu. Belum lagi kita kata dia nak duduk rumah dekat mana. Contohnya adakah dia perlu ada kenderaan sendiri. Adakah macam mana. So maksudnya itu semua mempengaruhi berapa banyak saving yang kita nak buat untuk tujuan tersebut. Sama juga dengan beli rumah kan. Ada orang dia nak rumah dia kecil je. So dia sediakan contohnya 100 gram. Contoh. Okey, ada orang dia nak rumah dia besar. So dia sediakan 1 kilogram dana untuk beli rumah contohnya. So setiap orang tak sama, berbeza-beza. Jadi sebab tu kalau kita ikut orang, kita tak sama kasut yang kita pakai dengan kasut yang orang pakai. Okey, tak sama. Sama juga dengan simpan duit. Ada orang dalam bank dia dah 1 juta. Kita baru 100,000 pun tak sampai kan. Contoh dia macam tu lah. Okey, mungkin orang tu ada perniagaan. So dia ada banyak duit. Yang orang ni pula kerja biasa. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. So duit dia macam tu je lah. Okay. So sebab tu kita kata berapa banyak yang kita nak simpan itu bergantung kepada diri kita sendiri. Kita jangan tengok orang. Orang beli 1 kilo, kita pun nak beli 1 kilo. Lepas tu hari-hari biasa kita tak ada benda nak makan. Tak boleh macam tu. Okay. So beli emas jangan kerana ikut orang. Kita kena ada matlamat kita sendiri. Kita kena tahu berapa banyak benda ataupun berapa banyak gram yang kita nak kumpul. Okay. Ada orang dia kata, okey 10 dinar je dah cukup dah untuk dia pergi haji contohnya. Tu mungkin dia pergi pakai package yang biasa. Tapi ada orang nak package yang lebih bagus, yang lebih hebat. Dia kata, oi saya kena 100 dinar ni baru cukup. Contoh. Sebab apa? Sebab dia nak semua yang dekat dengan dia. Semua yang terbaik untuk dia. Contoh dia macam tu lah. Kan kita tengok package haji pun ada macam-macam. Tak sama untuk setiap orang. Okey. Bila kita kata, oi kita kena simpan emas ni untuk jangka masa panjang. Saya nak cerita kelebihan-kelebihan menyimpan emas. Kenapa kita simpan emas? Kenapa kita tak simpan duit? Okey. So antara sebab pertama kenapa kita simpan emas adalah disebabkan nilai emas itu kekal. Ataupun emas menyimpan nilai. Okey, contoh klasik yang saya selalu sebut adalah 1 dinar. Okey, 1 dinar ini dia boleh
Mana satu dinar saya? Satu dinar ini dia menyimpan nilai seekor kambing. Okey. Satu dinar ini dia menyimpan nilai seekor kambing. Maksudnya pada bila-bila masa pun harga seekor kambing adalah 1 dinar. Waktu harga dinar ni 600, harga seekor kambing pun 600. Waktu harga dinar ni 1,200, harga kambing pun 1,200. Itu emas. Okey. Kalau perak pula, so saya bagi contohlah. Okey, 1 dirham bersamaan dengan seekor ayam. Okey, dekat tangan saya ni ada 5 dirham. So maksudnya saya ada 5 ekor ayam bersama dengan saya. Okey, so dari 1400 tahun dahulu lagi nilai ni kekal. Okey, yang dirham ni ataupun silver itulah nilai dia. 1 dirham equal to 1 ayam. 1 dinar equal to seekor kambing. So ini nilai yang kekal. Okey, dikekalkan nilai ni. Okay, at any time sejak 1400 tahun dahulu inilah nilainya. InsyaAllah in future kalau ada 1400 tahun ke hadapan pun itu jugalah value dia. Okay, sebab tu kita kena simpan emas. Okey. Okey, seterusnya emas mengelakkan kebocoran wang ringgit. Okey, kalau orang-orang biasa shopping duit dia tu macam pilipat. Buka aje zat. Okey, especially orang-orang yang pakai kad. Yang pakai kad ni dia rasa shock. Swipe je. Macam tak ada rasa. Kepala celapang je macam macam tu kan. Celapang je. Swipe, dah bayar. Dah bayar tu sebenarnya hutang lagi, tak habis bayar pun. Okey, swipe. Sekali bila kita dapat gaji, bayar tak cukup pula gaji kita. Sebab apa? Sebab kita punya shopping punya nak kata apa? Attitude kita menyoping tu lah kan. Laju je macam air yang mengalir. Okey, jadi apa yang kita boleh buat? Mungkin kita boleh tukarkan lah. Daripada kita shopping dulu, lebih baik kita simpan dulu. Sekurang-kurangnya kita dah simpan. Dan simpanan emas ni orang selalu kata seperti simpanan yang dilupakan. Bila once kita dah simpan, kita lupakan. Sebab apa? Sebab kalau kita simpan hari ni jual besok, kita tak untung pun, rugi lagi ada. Jadi kita kena nak jual pun 3 hingga 5 tahun akan datang baru kita jual. Jadi kalau kita ingat-ingat tak guna pun. Kalau sentiasa ingat boleh jual ke tidak kan. Memang kita tak boleh jual. Kita kena tunggu 3 hingga 5 tahun dan baru kita boleh jual. Sebab tu kita kata simpanan emas ni adalah simpanan yang kita lupakan. Okey, jadi bila kita dah simpan, tak adalah kita rasa bersalah sangat nak shopping sekurang-kurangnya. Kan berbanding dengan kita shopping dulu, duit dah habis, lepas tu baru rasa bersalah. Kenapa tadi tak simpan? Kita tak nak macam tu. Sebab benda tu dah berlaku dah setiap bulan. Jadi mungkin kita boleh ubah bulan ini, kita simpan dulu sebelum berlakunya kebocoran dalam kita punya keuangan. Okey, kemudian untuk pengetahuan you all semua, emas ni adalah pelaburan yang tidak ada pergantungan ataupun kita kata dia ada intrinsic value dia yang tersendiri. Maksudnya emas ni dia ada nilai dia yang tersendiri. Maksud nilai dia yang tersendiri adalah emas ni bagaimana kita nak nilaikan emas ni. Kalau kita pergi mana-mana kedai pun dia akan semak dua perkara. Yang pertama dia akan tengok ketulinan emas tersebut. Yang kedua dia akan timbang emas tersebut. So emas ni dia berdiri sendiri. Dia akan tengok ketulinan dan dia akan timbang. So dia akan darab dengan harga. So dapatlah harga emas tersebut kalau kita nak jual. Contohnya sama jugalah kalau kita nak beli kan. Dia tanya dulu nak beli emas apa, 999 ke 916. Kalau 999 harga dia macam ni, 916 harga dia macam ni. Timbang juga kan. Berbanding dengan RM ataupun duit ataupun mata wang. Sebab mata wang ni dia tidak ada dia punya
Dia bukan, sebab mata wang ni dia bergantung kepada kestabilan ekonomi sesebuah negara. Okey, kalau contohnya ekonomi sesebuah negara tu tak stabil, mata wang dia akan jatuh. Contohnya kita boleh tengok sebelum ni kita ada Sri Lanka, kita ada Zimbabwe, kita ada Venezuela, kan? Negara-negara yang ni semua adalah negara yang telah mengalami kejatuhan nilai mata wang. Sebab apa? Politik dalam negara tak stabil, berlaku inflasi yang sangat tinggi. So apa yang berlaku? Duit itu dia punya nilai dia semakin berkurang. Tapi kalau emas ni, okey, emas ni nilai dia tidak bergantung kepada benda lain. Tak bergantung kepada yang lain, dia hanya bergantung kepada berat dan ketulinannya sahaja. Faham tak? You all kalau ada soalan boleh tanya tau. Sambil-sambil tu bolehlah tap-tap dekat skrin. Okey. Kemudian emas diterima di seluruh dunia berbanding dengan mata wang. Contohlah tadi kan saya dah sebut dah negara-negara yang mata wang dia mengalami susut nilai. Contohnya kita kata mata wang Venezuela, mata wang Zimbabwe, mata wang Sri Lanka contohnya kan, negara diorang kan dah mengalami kemelesetan ekonomi dan nilai mata wang dia jatuh. So kalau dia bawa duit tu pergi negara lain, agak-agak negara lain nak terima tak duit diorang? Agak-agak kalau dia bawa duit tu lah, diterima tak duit tu? Of course lah tak terima. Dekat dalam negara kau sendiri duit kau tak laku, kau nak bawa pergi negara lain pula lagi lah, double tak laku. Contoh dia macam tu. Okey. Tapi kalau emas ni, walaupun negara tu mengalami kejatuhan ekonomi yang teruk, berlaku inflasi yang teruk, emas ni tetap laku dekat negara tersebut. Emas ni tetap laku dekat negara tersebut. So, kalau yang kawan-kawan dekat Facebook, you all boleh tengok saya ada satu jadual di mana dekat jadual ni dia tulis Central Bank Rank by Largest Gold Holding. Negara-negara yang mempunyai reserve emas yang banyak diketuai. Ini adalah jadual latest lah, boleh tahan latest lah, iaitu April 2021. Diketuai oleh Amerika Syarikat, kemudian Jerman, Itali, Perancis, lagi apa tu? Russia, China, Switzerland, Japan, India dan Netherlands. Contoh dia macam tu. So emas ni di seluruh dunia dia terima. Buktinya adalah setiap bank-bank negara menyimpan emas sebagai reserve untuk negara mereka. If anything happen, nilai duit jatuh, diorang masih ada emas lagi untuk mengekalkan diorang punya survival dalam ekonomi lah. Dan kalau you all nak tahu, contohnya macam contoh dekat Venezuela, dekat Zimbabwe, emas macam ni diorang potong-potong untuk beli makanan harian tau. Sebab saya ada terima satu soalan, diorang tanya, Mona, kalau contohnya emas tu yang emas kita ada gram dia besar kan, kalau kita nak beli roti, dia bagi kita baki dalam bentuk emas gram kecil ke? Tak. Masa tu kita dah tak ada gram besar, gram kecil dah. Kalau contohnya kita nak pakai gram tu berapa gram je. Contoh yang ini 1 gram, 4 dinar 1 gram contohnya nak pakai 4 dinar 1 gram. 1 dinar 4 gram contoh dia. 4.25 gram. Contohnya nak pakai sikit. Dia kikis lah. Kikis. Kawan-kawan yang dekat Facebook boleh tengok gambar. Saya sertakan bagaimana dia orang dah kikis dah emas tu, lepas tu dia timbang. Bila dia timbang, so dia boleh dapat value tu, so dia boleh buatlah dengan value tu. Contohnya dia nak beli roti ke, dia nak beli makanan yang lain ke, sebab negara-negara ni biasanya dia punya makanan ruji dia roti kan. So roti lah kan saya sebut, takkan saya sebut nasi pula kan. Kita je perut nasi, dia orang perut roti. Contoh dia macam tu lah kan. Dia orang pengeluar gandum dan sebagainya. Dan apa nak cakap, yang benda terkejut lah kan, yang mengejutkan, contoh dia kan, negara-negara mereka ni adalah pengeluar emas, berlian, minyak tau. Tapi because of ekonomi diorang tak stabil, ekonomi diorang jatuh, so
Itu yang berlaku. Duit dia tak laku tapi luckily diorang masih ada emas untuk diorang gunakan dalam kehidupan seharian. Terima kasih Ayusha bagi like. Okey, kemudian contohnya kita nak kata emas ni juga dia mengekalkan kekayaan. Saya kata dia mengekalkan. Hai, Waalaikumsalam, selamat petang. Ni nak sebut apa ni? Cici? Ni Cici yang tuari ke? Tapi tuari Cici tak eja macam ni ke? Ke Cici lah ni kan? Cuba macam mana nak sebut nama ni? Okey, saya kata emas mengekalkan kekayaan. Maksud mengekalkan kekayaan adalah apabila Cici, betul lah Cici. Hai Cici. Okey, emas mengekalkan kekayaan. Okey, so apabila berlaku krisis, emas ni lah yang orang akan pandang. Duit tu orang dah tak pandang. Sebab apa? Duit tu dah tak ada nilai. Macam tadi dikatakan duit Sri Lanka, duit Venezuela, duit Zimbabwe dah tak ada nilai dah. Yang ada nilai adalah emas. Okey, jadi emas ni dia mengekalkan kuasa belinya dalam jangka masa panjang dan pada masa yang sama nilai dia akan sentiasa meningkat. Okey, terima kasih Cici. Okey, maksud yang tadi kan siapa yang baru masuk tadi dia cakap emas dia mengekalkan nilai dia. Maksud, hai Mai. Okay, maksud emas mengekalkan nilainya adalah macam tadi saya katalah 1 dinar bersamaan seekor kambing. So, 1 dinar ni boleh beli seekor kambing bukan dia hari ni, bukan semalam tapi sejak 1400 tahun dahulu. Manakala 5 dirham, contohlah 1 dirham adalah seekor ayam. Hai anakku Mai. Okay, so ini ada 5 dirham, so ini adalah 5 ekor ayam. Okay, so benda ni nilai dia bukan semalam tau ditetapkan. Dari 1400 tahun dahulu itulah nilai dia. So emas dan perak mengekalkan nilai. Pada masa yang sama nilainya makin meningkat. Sebab 6 tahun yang dulu harga 1 dinar ni lebih kurang 600 sahaja. Hari ini harganya dah naik 1200. Okay, sebab tu kita kata emas mengekalkan kekayaan. Dia bukan menjadikan kita lebih kaya. Kalau kita nak jadi lebih kaya, kita kena berniaga. Okay, so itu yang saya nak bagi faham. Sebab tadi ada orang message saya, dia tanya, hai, kalau saya simpan emas hari ini, lagi 2 tahun, boleh ke saya dapat 20,000? Dia tanya macam tu. In order you get 20k, you must save gold yang nilainya 20k. Sebab bila you nak dapat 20,000, you kena jual emas untuk dapat duit. So make sure lah gram you cukup untuk dapat 20,000 kan. Tapi sekiranya you simpan dalam jangka masa panjang, tak mustahil. Contoh dia macam ni. Dulu 600, sekarang 1,200. So maksudnya kita kena tunggu dalam dalam jangka masa panjang untuk nilai dia naik. Okay, bila nilai dia dah naik, kita jual. So kita jual apabila kita dah capai matlamat. Okay, tapi taklah you jual 1 dinar macam ni. Tak ada apa matlamat yang boleh dibeli dengan 1 dinar kan. Matlamat kita kan besar tadi. Untuk persaraan, untuk kita beli rumah, untuk kita dana pendidikan anak-anak. Contoh dia macam tu. Mai, faham tak Mai? Kalau faham dah top up belum simpanan? Okey, benda ini saya nak kongsi. Saya selalu kongsi tapi saya nak kongsi lagi. Okey, tahukah anda bahawa jumlah emas di atas muka bumi ini tidak bertambah dan tidak berkurang. Emas tidak boleh dihasilkan sendirinya dan emas juga tidak boleh dimusnahkan. So maksudnya daripada first day bumi ini diciptakan, telah ada emas dalam bumi ni sama macam dalam kelas. Mestilah kita nak ajar orang mesti sama macam dalam kelas bagi orang faham. Barulah boleh grade macam you all. Betul tak? Betul tak? Gitu. Okay, maksud dia macam tu. Apabila kita bumi ni diciptakan daripada hari pertama, okay, so bumi ni dia telah letak emas. Okay, emas tu dari hari pertama diciptakan sampailah hari kiamat nanti, bilangan dia tetap sama.
Okey, yang orang manusia buat kajian ada lebih kurang 244 juta kilogram emas lah. Okey, dalam bumi ke atas bumi ke, contoh dia macam tu. Jadi emas ni dia tidak bertambah dan tidak berkurang. Dia tidak boleh dihasilkan dan tidak boleh dimusnahkan. Tapi emas ni dia boleh kita recycle. Maksudnya hari ini emas ni mungkin dalam bentuk gold bar. Let's say saya jual. Tokey kedai tu dia cairkan kemudian dia buat gelang emas. So tadi dia dalam bentuk gold bar, sekarang dia dalam bentuk emas perhiasan. Kemudian mungkin bila saya dah tak nak emas ni saya jual, mungkin emas tu kemudian dimasukkan dalam elektronik. Okay? Bila kita sebut dalam peranti elektrik dan elektronik ada emas, mungkin anda tidak tahu bahawa pada Olimpik Jepun, medal-medal yang dipakai oleh pemenang emas, perak dan gangsa itu dihasilkan daripada emas yang diorang extract out daripada peranti-peranti elektrik dan elektronik yang disumbangkan oleh rakyat negara tersebut, negara Jepun. Okay, rakyat dia mempunyai kesedaran yang sangat bagus. So diorang kumpul segala peralatan elektrik dan elektronik yang rosak-rosak tu, kemudian mereka extract out emas-emas tersebut untuk dijadikan sebagai medal, gold medal, silver medal, bronze medal, yang itulah yang diberikan kepada para atlet yang menang. Okay, jadi kita nampak bahawa emas itu dia ada banyak function. Selain tu emas ni juga boleh guna untuk kecantikan. Okay, contoh paling mudah Safirania Gold. Nama pun Safirania Gold kan. So dalam tu memang ada emas. Okey, dalam tu memang ada emas walaupun bilangan dia sedikit tapi kita nampak emas dalam kecantikan. Okey, semua dalam produk Safirania Gold ada emas. So emas ni dia mengelakkan penuaan ataupun melambatkan proses penuaan. Kalau mengelakkan tu macam tipu kan. Tapi melambatkan proses penuaan. Okay, contohnya kalau kita tengok zaman dulu Cleopatra lah. Okay, mandi susu lah, mandi emas lah, luluh-luluh emas lah. Contoh dia macam tu kan. Sebab tu dia cantik. Sebab tu Cleopatra tu cantik. Contoh dia macam tu lah. Okey, tadi kita kata dalam industri elektrik, elektronik. Kemudian kita kata dari segi kecantikan. Kemudian dari segi kesihatan. Ada juga orang minum emas flake tu. Dibuat macam TO gitu. Contoh dia macam tu, minum emas. Okey, so untuk kesihatan. Sama je. So maksudnya emas ni dia punya mungkin untuk next perkongsian saya cerita emas ni dia guna untuk apa. So nampak sikit lah dia punya, rupanya emas tu bukan sekadar emas begini dan emas begini saja. Emas tu ada banyak cara kita nak pakai emas tu dan bagaimana emas tu memberi manfaat kepada seluruh manusia kan. Tapi yang penting yang anda kena tahu satu perkara. Emas dia tidak berkurang, dia tidak bertambah. Tidak boleh dihasilkan, tidak boleh dimusnahkan. Okey, kalau contohnya, kalau kita tengok apa tu maksudnya petroleum, minyak, dia terhasil daripada fosil. Okey, emas itu tidak terhasil daripada fosil. Okey, so kita tak boleh nak tunggu, tunggu beberapa tahun lagi akan tunggu ada muncul emas di situ. Tak, dia bukan macam tu. Itu hanya untuk petroleum. Okay, tapi kalau emas, macam saya cakap tadilah, bilangan dia, itulah bilangan waktu bumi diciptakan dan itu juga bilangannya nanti apabila bumi tu dah kembali kepada asal lah. Okey, emas ni juga dia kalis inflasi tau. Okey, bila kita kata kalis inflasi, inflasi tu apa Inflasi tu apabila semakin banyak duit yang kita perlukan untuk membeli satu-satu barang. Okey, contoh dia macam ni. Kalau dulu minyak mungkin RM10. Kemudian sekarang minyak dah RM50, RM40 lebih. Maksudnya duit yang kita perlukan tu kita perlu top up lagi. Kalau dulu rumah banglo, contohnya lah, mungkin kita kata RM200,000. Kemudian sekarang dia dah jadi 1 juta. Contoh dia macam tu. Rumah yang sama mungkinlah dulu kan ayah kita pernah pergi KL, atuk kita pernah pergi KL tengok rumah tu macam tu kan.
Okay, tapi sekarang rumah ni harga dia dah berjuta-juta. Contoh dia macam tu. So itulah yang berlaku inflasi. Tapi orang kata itu kenaikan harga. Okay, kalau kita sebut kenaikan harga kita boleh terima. Kalau sebut inflasi orang tak boleh terima. Sama jugalah macam kita kata. Okay, dulu nenek saya beli gelang ni contohnya RM30 segram. Hari ni gelang ni RM200 segram. Contoh dia macam tu. So you all boleh terima bila saya kata berlaku peningkatan harga. Bila inflasi kita tak faham sangat kan. Okey. Tapi tahukah anda pada tahun 1967, janganlah ketuk adik. Kan dia boleh ketuk-ketuk pula adik dia. Mana boleh ketuk adik. Bau. Sedap. Picit lain, ketuk lain. Dah pergi keluar. Kan dah kena marah. Betul lah, mana boleh main tepuk-tepuk badan. Okey, contoh dia macam ni lah. Pada tahun 1967, okey, RM1 Malaysia sama dengan 1 Sing dolar. Okey, RM1 Malaysia sama dengan 1 Sing dolar. Tapi hari ini 1 Sing dolar berapa ringgit Malaysia? Okey. So kita nak kata apa? Duit kita dah jatuh lah kan? Duit kita tak sama. Okey, so sebab tu ramai orang yang berada dekat border, contohnya dekat JB suka pergi kerja dekat Singapore. Sebab apa? Sebab dia dapat duit lebih banyak. Sedangkan duit kita value dia makin lama makin menusut. Okey. So mungkin anda boleh ada sedikit clear view kenapa kita kena simpan emas. Okay, tapi kalau contohnya beli 1 dinar ni, you pergi Singapore pun you dapat juga 1 ekor kambing, pergi Malaysia pun 1 ekor kambing, pergi Arab pun 1 ekor kambing juga dapatlah. Okay, so itu maksud dia. So tak kisahlah lokasi kat mana, 1 dinar ni tetap 1 ekor kambing juga boleh dapat. Tapi kalau nilai duit, kalau dulu tahun 1967, RM1 Malaysia sama dengan 1 Sing dolar. Tapi sekarang 2022, 1 Sing dolar dah berapa dengan ringgit Malaysia. Benda yang kita boleh beli pun dah tak sama. Okey, so itu benda yang kita kena nampak, kita kena picture benda tu dan kita baru understand. Kalau tak, kita takkan ada kesedaran langsung untuk simpan emas. Sebab kita tak nampak kenapa kita kena simpan emas. Kenapa baru hari ini tahun 2020 orang bising-bising nak simpan emas. Okey, sebab kita nak bagi kesedaran bahawa pada pada akhir zaman nanti, okey, antara yang bernilai adalah emas dan perak. Okey, kita pun dah hujung-hujung zaman dah ni. So lebih baiklah kita sediakan emas dan perak sebelum berlakunya hujung zaman tersebut. Okey. Kemudian bagaimanakah kaedah yang kreatif pening dah Umar? Itulah. Kan. You all yang dalam media sosial, you all rasa pening kan dengan mereka yang kecil-kecil ni kan. Cuba bayangkan saya 24 jam duduk dalam situasi ini. Okey? So boleh bayangkan tak bagaimana saya punya tahap kesabaran. Okey? Kadang-kadang tu nak marah tapi kena sabar. Okey? Budak. Ada ha? Oh, dia buat tak tahu je. Pergi keluar dah ha? Okey. So sekarang saya nak cerita sikit lah sebelum kita nak end live kan. Kaedah-kaedah bagaimana kita nak memupuk minat menyimpan ni. Okey. So yang pertama, ada orang dia buat simpanan ikut warna. Ada duit hijau, ada duit merah, ada duit biru kan. So itu you all pun boleh buat. Okay. Yang simpan ikut warna ni sebab dia ada banyak duit nak pakai. Okay. Tapi kadang-kadang macam yang saya cakap sekarang ni orang dah tak pakai duit. Orang dah tak pakai duit untuk beli. Bukan maksud saya tak pakai duit. Tapi maksudnya duit dalam dompet tu dia orang tak pakai. Dia orang pakai e-wallet. Jadi susah untuk kita buat simpanan warna. Betul tak? Okay, sabar je lah. Sekejap lagi saya habis. Okay. Ataupun ada orang buat yang tabung 52 minggu tu. Okay. Hari ni RM1,
minggu ni RM1, lepas tu minggu depan RM2, minggu depan RM3 dan seterusnya sampailah dapat banyak ringgit. Lepas tu diorang simpan dalam bentuk yang banyak tu kepada bentuk lain, contohnya emas. Tapi tahukah anda antara dua yang ni, contohnya tabung warna dengan tabung 52 minggu ni, dia ada cabaran dia yang tersendiri. Okay, tabung warna sebab kita dah pakai e-wallet, jadi kita dah kurang nak ada warna-warna tersebut kan. Okay, tabung 52 minggu pula kita dah tak ada bila kita tak ada duit dalam bentuk cash, so susahlah nak buat yang 52 minggu tu. Okay, tapi saya ada penyelesaian yang lain di mana kita boleh menggunakan account gap. Korang jangan ketawa dengar tu background tu sebab tu suara saya makin lama makin tinggi. Okay, simpan dulu baru belanja. Kita ada account gap di mana kita boleh beli emas, dapat gaji je, kita boleh beli emas rendah RM100 ataupun kalau kita nak buat auto debit, which is contohnya setiap bulan pada tarikh-tarikh tertentu kita nak deduct daripada kita punya account, so kita boleh buat lah. Kalau contohnya kita buat RM200, kita berpeluang untuk dapat cabutan bertuah setiap bulan. Okay, cabutan bertuah ni tak salah saya 5 gram emas. 5 gram atau 10 gram. Nanti boleh refer balik. Okay, so yang pertama tadi kita kata kita boleh simpan dengan menggunakan account gap serendah RM100 tanpa komitmen bulanan, murah, mudah dan patuh syariah. Ataupun kita buat auto debit. Auto debit ni kita boleh buat RM100 juga tapi dia tak ada cabutan bertuah. Kalau kita nak peluang yang cabutan bertuah tu kita kena buat RM200. Okay, so kita tak payah fikir dah. Tak payah fikir. Setiap kali gaji je, duit masuk je dalam account bank, automatically terus tukar kepada gram emas. Okay, kadang-kadang kita tak sedar pun. Yang ini kita boleh buat selama 1 tahun. Okay, siapa yang dia bijak, dia boleh ambil langkah yang ni sebab apa? Sebab dia ada peluang untuk dapat cabutan bertuah 10 gram ataupun 5 gram. Okey, kemudian yang kedua, kalau contohnya dia ada duit yang banyak, contohnya. Okey, duit yang banyak dia boleh beli terus. Contohnya 5 dinar ni 5,000. Keluar duit 5,000, okey, bayar, emas akan diposkan ke rumah. Ataupun nak beli 1 dinar ni, 1 dinar 1,200. Okey, bayar 1,200, emas akan diposkan ke rumah. Ataupun kalau dia tak nak bayar secara full payment macam tu, boleh buat easy payment. Contohnya, boleh bayar selama 10 bulan. Hari ini adalah hari terakhir untuk promosi bayar 10 bulan. Habis je promosi ni, kita kena bayar 6 bulan sahaja. Okay, contohnya kalau contoh 1,200 bayar selama 10 bulan, lebih kurang 120 setiap bulan. Tapi kalau 1,200 bayar 6 bulan, bayar RM200 setiap bulan. So kalau you all nak cepat, you all boleh lock hari ini 1,200 bayar 120 setiap bulan, habis bayar emas akan diposkan ke rumah. Hari ini adalah hari terakhir untuk belian secara easy payment 10 bulan. Okey? Okey, kemudian perkara terakhir yang saya nak cerita sebelum saya end live adalah pastikan apabila kita beli emas, kita dapat emas. Konsep dia sama macam ni. You beli emas, you dapat emas. Betul? So pastikan apabila you beli gold bar, you pun dapat gold bar juga. Itu perkara yang paling penting. Jangan you beli emas, you dapat reset sahaja. Ataupun beli emas tak dapat apa-apa. Okey? Dijanjikan keuntungan dalam bentuk hibah ataupun pulangan dalam bentuk harian, mingguan atau bulanan. Tak ada. Sebab apa? Bila you beli emas ni daripada kedai, contoh beli daripada kedai Atong kan? Beli daripada kedai Atong, adakah bila bawa balik emas ni, Atong bagi hibah? Adakah Atong bagi pendapatan? Contoh dia kata, ayo Amoy you beli saya punya emas oh. Okey, saya bagi you RM100 setiap bulan Okey, ada ke dapat macam tu? Tak ada kan? Okey, so beli emas tak ada pendapatan, tak ada hibah, tak ada keuntungan yang menjanjikan dalam bentuk bulanan ke, mingguan ke, harian ke, tak ada. Okey, lepas tu kalau dia kata beli satu percuma satu. Pernah ke kalau awak pergi kedai Atong, Amoy you beli satu saya bagi lagi satu Ada ke? Tak ada kan? Beli satu dapat satu lah. Paling-paling pun yang ni dapat kurang harga je. Okey, so
Kalau contohnya orang kata beli 10 gram dapat 100 gram ke, contoh dia macam tu. So patah balik dekat rules yang macam ni. Beli satu dapat satu. Beli contohnya gelang ni 10 gram, you dapatlah 10 gram. Simpanlah 100 tahun, dia beranak ke, dia tetap tak beranak. So ini benda yang saya nak hammer in your idea. Okay, kalau you pernah dengar benda pelik-pelik, back to basic. Okay, kemudian pastikan beli emas dengan menggunakan duit yang you tak nak pakai sekarang. Duit tu nak pakai nanti. Contohnya, emas ni, contoh, kalau hari ni, you nak bayar duit sewa rumah. Lepas tu you pergi beli emas dulu. Okay, beli emas dulu. Lepas tu, jual pula. Dah beli, jual, dapat duit ataupun pajak. Lepas tu dapat duit nak bayar sewa rumah. Duit yang ini emas ni dah dekat pajak dah. Lepas tu duit tadi dah bayar ni. So apa yang you ada? Duit tak ada, emas pun tak ada kan? Melainkan you ada will untuk pajak balik semula. Tebus balik semula. Okay. So sama juga dengan ni. Kalau you beli ni, kalau contohnya you ada duit lebih, contoh macam saya kata tadi, you ada matlamat jangka masa panjang, nak pergi haji, nak pergi umrah, nak pergi buat dana persaraan ataupun nak untuk dana pendidikan anak-anak. So duit tersebutlah yang you tukarkan kepada simpanan emas. Sebab you tahu duit tu nak pakai nanti. Okay, dan simpan sekarang, lama lagi nak jual. So emas ni bolehlah dia ada kenaikan harga dalam jangka masa panjang. So at any time, bila-bila you jumpa perkara-perkara yang you confuse, you patah balik dekat rules kat sini. Emas tak ada dividen, beli emas mesti dapat emas. Beli emas dalam jangka masa panjang harga dia naik. Contoh, nenek saya mungkin beli emas dulu, harga emas 1 gram RM30, hari ni 1 gram RM300. Contoh dia macam tu. Okay, so ada soalan tak nak tanya? Kalau ada soalan nak tanya, boleh tanya. Saya boleh jawab mungkin dalam lebih kurang 5 minit, 6 minit sebelum saya end live. Okay, terima kasih kepada yang bagi like. Okay, yang berada dekat Facebook, kalau ada soalan boleh tanya. Okay, yang berada dekat TikTok pun kalau ada soalan boleh tanya. Kalau ada yang tak faham pun boleh tanya juga. Tak ada masalah. Okay. So hari ini kita cerita mengenai bagaimana kita nak jadi seorang pengguna yang bijak supaya penyimpan yang bijak supaya kita tidak kena tipu. So perkara yang paling penting tu yang belakang sekali itulah. Kita kena pastikan bahawa kita punya emas ni, okay, beli emas, dapat emas. Bila beli emas, kita tak ada dijanjikan dividen ataupun keuntungan dalam bentuk bulanan, mingguan ataupun harian. Sebab apa? Pernah ke awak pakai emas, apek kedai emas tu bagi awak apa-apa dalam bentuk keuntungan, hibah ke, hadiah ke, pendapatan ke, komisen ke? Tak ada kan? So sama. Bila you confuse orang cerita pasal gold bar, patah balik. Beli emas, dapat emas. Kalau dapat emas, betul lah tu. Kalau tak dapat emas, sila lari jauh-jauh. Beli emas, tak ada pendapatan. Kalau dapat pendapatan atau keuntungan, lari jauh-jauh. Sebab ini basic. Okay, kalau kita confuse yang ini, kita tengok balik yang ini. Kalau kita faham yang ini pun kita akan faham yang sama. Apa beza ini dengan ini? Apa beza 916 dengan 999? Bezanya adalah kualiti emas. Yang ini ketulinannya 999.9. Yang ini ketulinannya adalah 916. Okay, yang ini dia punya susut nilainya tinggi. Yang ini susut nilainya maksimum 9% dekat public gold. Okay, yang ini kalau beli yang ini, anda untung 3 kali ganda lebih lambat. So kalau nak untung cepat, beli yang ini sebab yang ini untungnya 3 kali ganda lebih cepat berbanding yang ini. Okay, faham? Ada soalan nak tanya? Kalau tak ada soalan, kalau berminat untuk mulakan simpanan emas hari ini, okay, dengan tanpa komitmen bulanan, murah, mudah dan patuh syariah.
Kalau yang kawan-kawan dekat Facebook boleh nampak tika yang bergerak ni, boleh klik dekat, boleh WhatsApp dekat nombor yang bergerak dekat tika tu. Untuk mereka yang berada dekat TikTok pula, boleh klik link dekat TikTok saya untuk WhatsApp saya. Boleh juga kalau anda nak daftar sendiri pun boleh, tapi tolong kalau you all tekan-tekan kan jadi macam-macam pula kan. Lebih baik saya yang buatkan lebih mudah. Ada soalan boleh tanya, ada lebih kurang 1 minit lagi sebelum saya nak end live. Keadaan pun huru-hara dekat sini nampaknya. Sebelum berlaku peperangan, lebih baik kita end live sebelum netizen nampak mak jadi naga kan. Mak jadi mak kau hijau kan. Payah pula nanti kena kecam kan. Biarlah kita end live dulu baru kita jadi naga ataupun mak kau hijau. Okay, ada soalan? Kalau tak ada soalan, okay, saya nak end live dulu dekat kita punya Facebook ni. Okay, terima kasih kepada mereka yang dekat Facebook, yang menonton, yang bagi komen, yang bagi like. Semoga perkongsian pada hari ini bermanfaat kepada anda. Alright, bye.